الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ولمشايخنا الكرام وللإمام الشيخ محمد النووي الجاوي وللإمام الغزالي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung mudzakarah kita dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah bagi kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Jadi insya-Allah kita sambung pada muka surat apa? XV11. Baik. XVII. Pada ayat salah seorang dari mereka. Baik. Kalau kitab biru muka surat 12. Ya, kalau kitab biru muka surat 12. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah, kata syarih pengarang kitab iaitu Syekh Nawawi Al-Jawi, dia kata, wahai penempuh jalan Allah, yakni golongan salikin, golongan yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala ini dengan makna untuk sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya golongan salikin. Salik banyaklah dalam hadis. Ya. Baik. Antara diguna pakai perkataan salik ni, misalnya dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke syurga. Allah mudahkannya ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi penempuh jalan Allah ni dipanggil sebagai salik ataupun murid. Boleh juga. Sebab itu kita bahasa Melayu kita panggil murid. Kan? Murid-murid. Kalau ikut kepada istilah murid,
itu maknanya orang yang berkehendak menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu murid. Sebab itu ada kitab yang dinamakan Adab Sulukil Murid bagi Al-Imam Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Iaitu apa? Adab suluk ni maknanya kita kata jalan ataupun tempuhan al-murid, orang yang berkehendak menuju Allah Subhanahu wa taala. Adab jalan tersebut, apa ada adabnya? Baik. Tu ada rezeki boleh sambung kitab tu pula lah. Tu Adab Sulukil Murid. Sedap kitab tu. Baik. Maka disebutkan di sini, wahai penempuh jalan Allah, engkau tidak akan sampai kepada akhir dari sebuah ibadat melainkan menyempurnakan permulaannya. Takkan sampai kepada nihayahnya, iaitu takkan sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, melainkan mesti ada mulanya. Tidaklah engkau bisa, maknanya bolehlah ya, mengetahui yang batin, melainkan mengetahui lahirnya dahulu. Maknanya mesti belajar dia punya zahir dia dulu, mesti tahu zahirnya dulu, mula daripada jalan syariatnya dulu, barulah sampai kepada ma'rifahnya. Baik. Salah seorang dari mereka berkata, syariat ibarat kapal yang berlayar. Syariat ibarat kapal yang berlayar. Tariqah ibarat lautan. Dan haqiqah dengan mutiaranya. Mutiara tidak bisa diperoleh kecuali di dalam laut, dan laut tidak dapat diarungi kecuali dengan kapal. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, salah seorang dari mereka, salah seorang dari para ulama mengatakan, syariat seperti kapal yang berlayar. Maknanya di situ ada dia punya, kita kata, langkah-langkah dia. Ada dia punya perbuatan-perbuatan amal dia dulu, yang perlu dia dahulukan. Mesti belajar dulu cara buat kapal tu. Ya. Mesti belajar dulu cara buat kapal tu. Mesti belajar dulu cara kendali kapal tu. Mesti ada dulu dia punya perantara dia, kenderaan dia mesti ada dulu. Dengan makna kenderaan ibadah tu mesti ada dulu. Mesti tahu cara nak kemudi dia, dengan makna mesti tahu cara nak ibadah tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, syariat seperti kapal yang berlayar. Maka mesti ada dia punya ketua kapal dia. Ketua kapal ni lah umpama seorang guru, yang dengannya akan memberi perintah, memberi arahan. Yang dengannya para anak kapal ini akan membawa sampai ke destinasinya. Kalau tanpa ketuanya, maka sudah pastilah akan sukar untuk sampai ke destinasinya. Itulah dengan makna guru. Maknanya daripada kapal ini, para ulama kata boleh belajar banyak benda. Bukan sekadar kita ibaratkan kapal sahaja gitu. Nah, syariat ibarat kapal yang berlayar, yang ada gurunya, yang ada ketuanya, yang perlu kita belajar dulu cara selok belok untuk mengendalikan kapal tu. Kemudian tariqah ibarat kepada lautan.
yakni tariqah ini, jalan zikir ini, jalan menyucikan jiwa ini ibarat lautan. Begitu luasnya lautan tersebut, yang kalau kita masuk sudah pasti akan lemas sekiranya tak ada ilmu yang kuat. Maka sebelumnya juga kata para ulama mesti belajar dulu cara menyelamnya. Kemudian cara bagaimana untuk mendapatkan mutiara di dasar lautan. Nak menyelam sampai ke dasar tu perlu dengan ilmu. Maka kena kuatkan betul-betul ilmu untuk masuk ke dalam lautan tu. Yang semua itu berhajat kepada gurunya juga. Dan lautan itu juga para ulama tamsilkan, beri contoh sebagai tariqah. Seolah-olah orang yang masuk ke dalam lautan itu akan tenggelam di dalam zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka tenggelam dalam lautan, sehingga mereka tak nampak lagi dah selain daripada apa yang mereka nampak di hadapan mata mereka, iaitu untuk dapatkan mutiara. Maknanya mereka tak nampak lagi dah keliling mereka perkara-perkara dunia. Apa-apa yang ada dalam hati mereka, mereka cuba untuk buang. Kullu ma siwallah, apa-apa selain Allah, semua mereka buang. Ma fi qalbi ghairullah, tak ada apa dalam hatiku melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan buang, mereka tenggelam dalam lautan tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu para ulama kata tariqah ibarat lautan, dan haqiqah dengan mutiaranya. Dan haqiqah dengan mutiaranya. Maknanya bila mereka mendapatkan mutiara tersebut, maka mereka sebenarnya telah mendapatkan kejayaan yang mereka inginkan. Susah payah yang mereka terpaksa lalui daripada awal lagi mereka kemudi kapal tersebut dengan ombak yang kencangnya, dengan alunan ombaknya, dengan terpaksa mengharungi pelbagai dugaan dan cabaran, dengan terpaksa mereka masuk ke dalam lautan yang sehinggakan mereka kemungkinan berhadapan dengan apa-apa masalah dan bahaya, tapi mereka tetap juga berada di jalan tersebut, yang akhirnya mereka mendapatkan mutiara, dan mutiara itulah adalah hasil yang diumpamakan sebagai tariqah, yang diumpamakan sebagai haqiqah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mutiara tidak bisa diperoleh kecuali di dalam laut. Dan laut tidak akan dapat diarungi kecuali dengan kapal. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itulah kata para ulama untuk memberi tamsilan atau memberi contoh pada kita bahawa seorang itu takkan dapat terus mutiara tiba-tiba. Ya, takkan dapat terus mutiara di dasar lautan itu, melainkan perlu lalui dengan kapal, perlu berenang ke dalam lautan, barulah dapat mutiara yang diinginkan. Baik. Salah seorang daripada mereka berkata, ketiga macam perkara tersebut, iaitu syariat, tariqah dan juga haqiqah, ibarat buah kelapa. Diibaratkan macam buah kelapa pula. Syariat sebagai kulit luar, tariqah sebagai biji, dan haqiqah sebagai minyak yang terdapat di dalam biji. Minyak tidak dapat diperoleh kecuali dengan menumbuk bijinya. Dan biji tidak bisa didapat kecuali dengan membuka kulit kelapa.
Maknanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga banyak dalam kitab-kitab tasawuf para ulama beri tamsilan, beri contoh syariat, tariqah dan haqiqah ini seperti buah kelapa. Sebagaimana dibuatkan juga tamsilan ini, contoh ini oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi di dalam kitabnya ini. Makanya dikatakan syariat sebagai kulit luar, sebagai penguat kepada apa yang ada di dalam. Di luar itulah yang akan melindungi apa yang ada di dalam. Kalau tak ada kulit luar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, terus-terus ada dalam sahaja, maka rosak habis. Dan itulah dikatakan oleh para ulama bahawa syariat ini sebagai pendinding, sebagai benteng utama, mesti dijaga, mesti diamalkan, mesti ada, kalau tidak hancur, tidak dapatlah hasilnya. Maka syariat ini sebagai kulit luar, tariqah sebagai bijinya, dan haqiqah sebagai minyak yang ada dalam biji. Minyak tak dapat diperoleh kecuali dengan menumbuk bijinya. Maknanya mesti, kata para ulama, menumbuk biji ini dengan makna mesti dimujahadahkan zikir, mesti diriyadahkan zikir. Apa makna riyadah? Riyadah zikir ini dengan makna kita berzikir dengan petunjuk para guru mursyid. Riyadah zikir dengan makna kita berzikir dengan petunjuk guru mursyid. Maka mesti ditumbuk bijinya. Kalau tak ditumbuk, mana akan dapat minyaknya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan biji tidak bisa didapat kecuali dengan membuka kulit kelapa. Maknanya hasil yang paling dalam itu takkan dapat kalau tak ada biji, kalau tak ada kulit kelapanya, kalau tak dibuka kulit kelapanya. Macam mana orang boleh mendakwa sampai kepada haqiqah, sedangkan syariat pun tak lalu, tariqah pun tak lalu, dengan maksud pengajian ilmu tak ada, dengan maksud zikir-zikir dengan panduan guru pun tak ada. Macam mana seorang itu boleh kata saya telah sampai kepada haqiqah? Takut-takut dalam hatinya penuh dengan khawatir syaitaniyah, penuh dengan hasutan syaitan belaka, dengan merasa diri aku ini telah sampai kepada Allah, dengan merasakan amal aku ini telah diterima Allah, yang mana dengan merasakan amal aku ini diterima Allah itulah sebesar-besar riya, sebesar-besar ujub. Kita hanya minta kepada Allah, wahai Allah, terimalah amalku, tanpa kita yakin bahawa amal kita ni diterima. Kita buat secara zahir, kita buat secara zahirnya, kita rasa betul secara zahirnya. Tetapi bukanlah dengan makna zahir itu betul menjadikan kita yakin bahawa Allah mesti terima amal aku. Tidak. Kita kata kita husnudzan dengan Allah, ya betul husnudzan. Kita husnudzan dengan Allah Ta'ala dengan makna kita sangka baik, mudah-mudahan Allah terima, bukan kita yakin katanya Allah terima. Itu tak boleh tu. Bukan kita yakin di sudut nisbah diri kita bahawa Allah mesti terima amal kita. Bukan kita yakin gitu. Nisbah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita husnudzan, kita sangka baik, mudah-mudahan Allah terimalah amal kita. Itu maknanya. Kalau nisbah daripada diri kita, maka kita kata betapa rosaknya amalku, betapa kurangnya amalku, mudah-mudahan Allah terima. Maknanya kena faham daripada dua sudut. Satu sudut nisbah makhluk, satu sudut nisbah Tuhan. Nisbah makhluk maknanya apa dia? Kita mengatakan bahawa aku ni sangat banyak kurangnya, aku ni sangat banyak lemahnya, aku ni sangat banyak kesilapannya. Itu nisbah makhluk. Kena ada rasa takut itu. Kemudian nisbah kepada Tuhan itu dengan makna nisbah harap.
Nisbah harap. Maknanya mengharap Allah terima. Itu nama husnudzan dengan Allah Ta'ala. Bukan kita kata, oh amal aku ni Allah dah terima dah ni. Ya, amal aku ni Allah dah terima dah ni. Kita kata kena husnudzan dengan Allah. Salah besar tu. Salah cara husnudzan dengan Allah Ta'ala. Nak husnudzan boleh. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-ku. Ya, betul. Tapi kena tahu nisbahnya. Bukan sekadar kita husnudzan dengan maksud kita mengatakan, oh amal aku ni dah terima. Itu kita nisbahkan pada diri kita seolah-olah kita yang menyuruh dan memerintah Allah untuk terima ibadah kita. Itu dia. Maknanya kalau nisbah daripada diri kita, perbuatan ibadah kita tu, kita kata, oh ibadah aku ni kurang, banyak salah. Kalau kita nisbahkan kepada Allah, mudah-mudahan, wahai Allah yang telah beri aku ni nikmat untuk ibadah, terimalah ibadahku. Itu maksudnya. Itu disebut husnudzan lah. Itu husnudzan. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat dinamakan adat. Syariat dinamakan adat ataupun dipanggil ibadah. Boleh juga. Dia namakan adat ni dengan makna adat kebiasaan kita ibadat lah. Tariqah dinamakan ubudiyah. Dan haqiqah dinamakan ubudah. Ini beza tiga ni. Satu ibadah, satu ubudiyah, satu lagi ubudah. Beza kat sini, tiga-tiga ni. Baik. Syariat dinamakan ibadah. Apa makna ibadah ni? Dengan makna melaksanakan perintah Allah yang ditaklif. Apa makna taklif? Yang diperintah, yang ditanggungjawabkan. Tu. Melaksanakan perintah Allah yang dipertanggungjawabkan ke atas kita. Itu ibadah. Tariqah dinamakan ubudiyah. Ubudiyah itu apa dia? Ubudiyah itu maknanya melaksanakan perintah Allah dengan kesedaran perhambaan, khauf dan raja. Melaksanakan perintah Allah dengan kesedaran perhambaan. Maknanya tak cukup sekadar ibadah tadi, mesti ada ubudiyah, iaitu laksana perintah Allah dengan kesedaran perhambaan. Dalam kurungan tuan-tuan letakkan khauf dan raja, takut dan harap. Takut dan harap. Itu ubudiyah. Maknanya ibadah tanpa ubudiyah itu dikhawatiri sia-sia. Ibadah tanpa rasa perhambaan itu dikhawatiri sia-sia belaka. Kerana apa? Kita katakan ibadah tanpa kesedaran perhambaan, maka dia akan ibadah dengan merasakan dirinya adalah tuan hamba, bukan hamba. Kerana itu bila dia ibadah, dia akan rasa ujub, dia akan rasa dirinya hebat. Bila dia ibadah, dia akan rasa takabur. Bila dia ibadah, dia akan rasa riya. Bila dia ibadah, dia akan rasa sum'ah. Bila dia ibadah, dia akan rasa azamah dan macam-macam lagi penyakit hati. Kerana apa? Kerana tak ada ubudiyah. Hanya terhenti setakat ibadah.
Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hanya terhenti setakat syariat, tak ada tariqah. Tak ada tariqahnya. Tariqah ni tuan-tuan kena faham, dengan makna kita kata jalan zikir, jalan tasawuf dan sebagainya. Itu tariqah lah, untuk menyucikan jiwa. Bukan kita kata secara khusus tarikat tu, bukan. Bukan tarikat tu secara khusus. Tu dia. Tariqah ni dengan makna apa? Jalan menyucikan jiwa. Jalan menyucikan jiwa ni banyaklah. Ya. Tapi nak masuk bab tariqah ni, kita kata tarikat yang apa namanya, berdaftar dengan Jabatan Mufti kan. Contohnya tarikat Naqsyabandi ke, tarikat apa namanya Ahmadiyah ke, Idrisiyah Ad-Dandrawiyah ke, tarikat Syazuliyah ke, Syatariyah ke dan sebagainya. Itu juga salah satu jalan. Ya. Cuma ada sebahagian ulama wajibkan baiat tariqah ni. Sebahagian ulama wajibkan. Sebab apa wajib? Sebab nak sampai kepada Allah, mesti ada guru yang bimbing. Yang mana guru tu dulunya pernah sampai, pernah wusul, pernah dapat hakikahnya, telah sampai usul ilallah. Yang mana dia juga dibimbing oleh guru sebelumnya. Yang guru sebelumnya itu dibimbing oleh guru sebelumnya, sampailah kepada rantaian silsilah sanad para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in, sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nak kenal Allah itu wajib. Kenal Allah itu wajib. Cara nak kenal Allah itu kata para ulama, mestilah dengan guru mursyid. Maka berbaiat tariqah dengan guru mursyid jadi wajib juga. Kerana itu sebagai wasilah. Dalam kaedah mengatakan apa? Apa namanya? Al-maqasid bihukmil wasail kan? Macam mana kaedah tu? Baik, maknanya apa? Maksud ataupun tujuan itu membawa hukum yang sama dengan wasilah tu. Macam kita ni apa namanya, nak solat lah contoh, ataupun nak pergi umrah contohnya. Kita nak pergi umrah, maka bila nak pergi umrah, mesti kita belajar tentang umrah. Asal kita belajar tentang umrah itu sunat je hukum dia. Ya. Tapi bila kita nak pergi umrah, maka tidak dapat tidak untuk sempurnakan umrah tu mesti belajar. Maka belajar nak pergi umrah itu adalah wajib pula. Gitulah maknanya. Dalam kaedah juga para ulama kata apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dalam kaedah fiqh, apa yang tak sempurna kewajipan dengannya, maka perkara tersebut juga jadi wajib. Apa yang tak sempurna seorang itu untuk sampai kepada Allah, maka mencari guru mursyid itu untuk menyempurnakan dia sampai kepada Allah, maka itu juga jadi wajib. Ini sebahagian ulama kata. Sebahagian lagi kata tak wajib nak baiat. Kalau dia boleh selawat, boleh zikir, yang akhirnya dia dapat faham segalanya itu dan dapat sampai kepada Allah Ta'ala, tu silakan. Cuma ulama kata sukarlah sikit, kerana tak ada teknik, tak ada yang mengajar dia satu persatu. Cara dia macam mana, teknik dia, cara macam mana nak letak pusatan hati itu kat mana. Kemudian tak ada nak tawassul dengan para guru-guru yang telah berantai sanadnya sampai ke Nabi SAW, tak ada. Maka agak sukarlah sikit. Boleh sampai, tak ada masalah. Tapi sukar sikit. Itu dia. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya syariat dinamakan ibadah, tariqah dinamakan ubudiyah.
iaitu melaksana perintah Allah dengan kesedaran hamba, yakni perhambaan, yang diiringi dengan apa? Khauf dan raja, takut dan juga harap. Baik, para ulama kata apa? Khauf dan raja itu mesti sama-sama, ya, mesti ada dalam diri. Khauf, takut Allah tak terima amal contohnya. Dalam masa yang sama, raja, Allah terima amal kita. Allah tak terima amal itu nisbah kepada salah kita. Allah terima amal itu nisbah kepada kemurahan Allah. Maka itulah namanya husnudzan dengan Allah. Cuma dengan diri ini kena seuzan. Dengan diri ini kena seuzan, jangan husnudzan. Baik. Suuzon tu dengan mana apa? Dengan mana rasa diri ni banyak, tak banyak amal lagi, banyak kurang lagi dan sebagainya. Itu maksudnya. Baik. Dengan diri dia pula husnuzon lebih lagi. Oh, kacau. Tariqah dinamakan ubudiyah. Dan haqiqah dinamakan ubudah. Itu dia. Ubudah tu apa dia? Ubudah itu maknanya beribadah semata-mata kerana Allah. Dengan hadirnya hati, beribadah semata-mata kerana Allah. Dengan hadirnya hati yang penuh redha dan cinta. Tu. Dengan penuh redha dan cinta. Ini ubudah. Maknanya apa? Inilah haqiqah. Inilah haqiqah. Maknanya apa dia? Dalam kita syariat itu, kita kata ibadah, iaitu kita laksanakan perintah yang dipertanggungjawabkan sahaja. Itu ibadah. Kalau seorang itu semata-mata berada di maqam ibadah, maka dia tak akan lepas daripada banyak penyakit lagi sebenarnya. Maknanya sekadar-kadar dia lakukan itu untuk menyelesaikan tanggungjawab dia, di situ akan datang hadirnya banyak perasaan riak, takabur, ujub dan sebagainya. Tak lepas lagi daripada perkara itu. Ya. Kemudian yang kedua, dia melaksanakan itu dengan kesedaran perhambaan. Maknanya dia tahu dia adalah hamba. Maka dia tahu dia adalah hamba, di situ dia akan melakukan dengan penuh ketelitian dan hatinya akan sentiasa ada khauf dan raja. Ya. Dia sedar diri dia sebagai hamba, maka dia laksanakan ibadah. Kalau ibadah tadi semata-mata di maqam ibadah, boleh jadi dia tak sedar diri sebagai hamba. Dia akan mengatakan dirinya adalah tuan hamba. Tu. Itu kena faham kat situ tu. Tapi kalau ubudah pula, ibadahnya itu merangkumi semua sekali. Kerana tanggungjawab, kerana sedar hamba dan kerana cinta. Itu beza tu. Kerana cinta. Jadi bukan sekadar ibadahnya tu kerana sedar dirinya hamba, tapi ibadahnya tu kerana cinta yang meluak-luak terhadap Tuhan yang menjadikan dia. Sehingga setiap masa hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau satu orang dia bekerja dengan majikan dia,
dia laksanakan perkara tersebut kerana bagi dia itu tanggungjawabnya. Dan ada juga orang yang dia bekerja dengan majikannya. Dia bekerja dengan majikannya itu kerana dia merasakan dia adalah pekerja, maka terpaksalah dia bekerja dengan majikan dia. Terpaksalah dia selesaikan perkara-perkara yang berkait dengan kewajipan dia. Maknanya itu yang kedua, masih lagi tidak lengkap lagi. Merasakan kehambaan itu, yakni merasakan dirinya itu adalah pekerja, yakni dia sedar bahawa dia tidak mesti tunaikan apa yang disuruh. Kalau yang pertama tadi dia bekerja dengan majikan dia sekadar melaksanakan tanggungjawab, maknanya kalau ada kerja yang lebih dia tak nak buat dah. Dia akan protes dengan majikan dia. Dan hati dia mungkin ada protes dengan majikan dia. Tapi kalau yang kedua itu, dia melaksanakan kerjanya dengan merasakan dirinya itu adalah pekerja dan dia mesti melaksanakan, maka dia akan buat dengan teliti. Tapi dia buat dengan teliti itu masih lagi kita kata ada kurangnya lagi. Boleh bawa kepada kurangnya lagi. Dan yang ketiganya, dia bekerja dengan majikannya dengan rasa cinta. Walau majikannya tak suruh pun, dia akan lakukan. Oh, ini beza ni. Dan dia akan lakukan dengan hati yang penuh redha, penuh suka, penuh kasih, penuh cinta, penuh rindu. Sebab itu, kita tengok bagaimana para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika hampir wafatnya Sayyidina Bilal berada di mana? Di Damsyik, kan? Jadi gubernur di sana. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hampir sahaja Sayyidina Bilal wafat, isterinya menangis melihat keadaan Sayyidina Bilal. Maka Sayyidina Bilal mengatakan, ya tarabah, kata dia. Wa tarabah, kata Sayyidina Bilal, seronoknya aku. Bini tengah menangis ni, tengok suami tengah sakaratul maut ni. Sayyidina Bilal pun cakap, seronoknya aku, dia kata. Wa tarabah, dia kata, seronoknya aku, dia kata. Bini dia kata, apa yang seronok bang? Apa yang seronok ni? Saya tengah menangis ni. Dia saya tambah lah kan. Saya tengah sedih ni. Maka Sayyidina Bilal kata, Ghadan alqal ahibbah. Esok aku nak jumpa orang yang aku cinta. Esok aku nak jumpa yang aku cinta. Nak jumpa siapa? Nak jumpa nak jumpa apa namanya, dia punya ni lah, kekasih dia lah. Maknanya esok tu seolah-olah dia merasakan pertemuan dengan pencipta dia. Begitulah. Seronok sangat dia. Sebagian ulama kata seronok dia itu ghadan alqal ahibbah, itu dengan mana sebab dia nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama kata lagi ghadan alqal ahibbah itu dengan makna seronok sangat dah nak bertemu dengan pencipta. Seronok sungguh. Ya Allah, macam mana keadaan tu ya. Sayyidina Bilal, ya, kita kata sahabat Nabi SAW, hati dia tu dah sampai ke muncak cinta, sampai ke muncak rindu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya, maka jangan dia mensyirikkan dengan sesuatu pun. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia mensyirikkan dengan sesuatu pun, di sudut syirik yang besar ataupun syirik yang kecil.
Ya, syirik yang kecil ni seperti apa? Mengharapkan pandangan manusia dan sebagainya. Kenapa? Dia tak ada harap dah pandangan manusia. Kerana dia beribadah tu kerana cinta dah. Kerana rindu daripada Allah Ta'ala. Dia ibadah tu kerana rindu. Subhanallah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu yang berlaku kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini salah satu tandanya orang yang ibadah dengan maqam ubudah, ibadah dengan maqam rindu. Itu dia. Nah, baik. Aku kena tanya diri kita. Dia kalau Sayyidina Bilal ni, kita kata dia punya nak meninggal dunia tu dalam keadaan dia cukup suka kerana rindu dia pada Allah Ta'ala. Bagaimana pula dengan kita? Kita kena tanya lah diri kita ni. Andai kata kita ni menghadapi sakaratul maut, takut kita ni, kita takut lah, kita fikir takut tu. Fikir takut tu kan, nak masuk alam barzakh lagi, nak sampai ke alam barzakh lagi, nak lalu alam akhirat, takut kat situ. Tapi Sayyidina Bilal dia tak ada takut lah. Sebab rasa rindu yang sangat mendalam tu, cinta yang sangat mendalam tu. Bukan maknanya tak takut tu betul-betul dia tak takut, tapi kita kata apa? Rasa rindu dia tu telah menghilangkan ketakutan. Nah, rasa rindu tu telah menghilangkan ketakutan dia, ketakutan tentang alam barzakh dan sebagainya. Dia tak kisahlah. Sebab tu kata para ulama sufi, dengan makna tak kisahlah apa yang jadi, yang penting aku rindu Allah. Gitu. Maknanya apa? Kalau dia rindu Allah, dia dapat Allah, dia selamat segala-galanya. Kalau dia cinta Allah, dia rindu Allah, dia selamat segala-galanya. Barzakh selamat, akhirat selamat. Itu dia. Kalau itu dia tak fikir apa dah, tak fikir tentang syurga neraka. Bukan maknanya dia tak tahu benda tu, dia beramal-amal sungguh. Tapi amal kerana rindu ni tuan-tuan, sehingga tak nampak dah benda tu, tak nampak dah syurga, tak nampak dah neraka, dia nampak Allah je. Ini yang dikatakan ubudah tadi ni. Itu dia. Itu dia. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, ibadah untuk orang-orang mukmin yang awam, ubudiyah untuk khawas, dan ubudah untuk khawasul khawas. Wallahu a'lam. Itu kita sambung lagi lah ya. Apa itu guru mursyid? Guru ni banyak, kan? Ada guru, ya kita kata guru ta'lim. Guru ta'lim itu maknanya guru yang mengajar kita fiqh, tauhid, tasawuf, hadis, sirah dan sebagainya. Itu apa? Itu guru ta'lim. Satu lagi guru mursyid. Mursyid ni daripada perkataan apa, itu kita kata apa, mursyid ni maknanya yang memberi petunjuk jalan. Itu mursyid. Yang memberikan irsyad, maknanya yang memberi tunjuk jalan. Maka tunjuk jalan apa? Tunjuk jalan untuk kenal Allah Ta'ala. Kadang-kadang guru mursyid tu di kalangan guru ta'lim. Kadang-kadang guru mursyid tu bukan guru ta'lim, bukan guru yang mengajarkan fiqh, tasawuf dan sebagainya. Maka guru mursyid itu dilantik atas pilihannya guru sebelumnya. Yang mana guru mursyid itu telah dididik oleh guru mursyid yang sebelumnya. Dididik apa dia? Dididik dengan zikir, dididik dengan tingkatan-tingkatan amalnya, cara amalnya, kaedah amalnya, ya, sampailah akhirnya dia naik kepada makam-makam yang tertentu dan akhirnya dilantik menjadi guru mursyid, dengan makna dia akan membimbing pula orang yang di bawahnya, membimbing hati untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini yang disebut sebagai guru mursyid. Dia beza dengan guru ta'lim. Tapi boleh jadi guru ta'lim itu juga guru mursyid. Ya, kalau dia juga, kita kata apa, secara umumnya begitulah. Itu dia. Cuma guru mursyid ni lebih khusus lah. Ya, dia diangkat oleh para guru yang sebelumnya dan sebagainya, para khalifah yang sebelumnya. Ya, seperti mana tariqah kita di Negeri Sembilan ni,
Ya, ada banyak tariqah kan dalam Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Tariqah Ja'fariyah ni contohnya guru mursyid ni Dr. Syuhada, guru mursyid tu. Hebat guru mursyid tu, masya-Allah. Dr. Syuhada, ya. Lagi Dr. Jahid Sidik, itu semua guru mursyid belaka. Ya. Yang ada dalam Jilsah Turuk Sufiah Negeri Sembilan tu antaranya Maulana Wan Aswadi. Maulana Wan Aswadi, guru mursyid tariqah Naqsyabandi Mujaddidi. Antaranya lagi guru mursyid Syekh Raja Ahmad Mukhlis. Antaranya lagi guru mursyid Profesor Madya Dr. Khairi Mahyuddin, tariqah Naqsyabandi Mujaddidi Ahmadi. Jadi antaranya tariqah Ahmadiyah Idrisiyah kan, guru mursyid siapa tu? Ustaz Hasif dan sebagainya. Jadi mereka ni mursyid ni dengan makna apa? Nak bawa manusia, hati manusia tu untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh zikir dan sebagainya. Maknanya kita kena ada guru ta'lim dan kena ada guru mursyid. Tu kena ada guru mursyid. Dua-dua ni kena ada. Kalau tak, memang sukar untuk sampai kepada maqam ubudah tadi. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Cuma bahasa guru mursyid ni panjang jugalah. Ya. Akhir zaman ni masih ada guru mursyid ke? Ya, masih ada. Kata para ulama, kalau tak ada langsung dah guru mursyid di akhir zaman, maka guru mursyid kita adalah selawat. Ni kalau tak ada. Ini masalahnya ada lagi, ramai lagi sebenarnya. Itu dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.